tidak pernah terbayang keadaan diri ini diuji. Namun dugaannya menimpa membuatkan segalanya berubah. Dia ada tanyalah kenapa Umi tak nak cakap, kenapa Umi diam, kepala Umi ni kenapa. Saya cakap, kena cium Umi. Dia cium. Jadi kalau nak pergi mana-mana cakap dengan Umi. Nak pergi sekolah Umi. Kru bersamamu pada episod kali ini menjejakkan kaki di sebuah negeri yang terkenal dengan makanan tradisi serta pelbagai seni budaya. Setelah menempuh perjalanan sejauh 300 km, kami tiba di Kota Baru, Kelantan. Rumah wakaf yang dibina oleh Majlis Agama Islam Kelantan MAI ini didiami sebuah keluarga kecil yang mempunyai kisahnya tersendiri. Fairul Haziri Rahim, 47 tahun, kini menggalas tugas seorang suri rumah tangga setelah isterinya, Kamariah Arway, 40 tahun, terlantar sakit sejak beberapa tahun yang lalu. Dulu selalu mengadu dengan saya, dia sakit kepala, pening lah. Jadi, tiba-tiba sawan dekat rumah. Jadi saya terkejut lah, saya tak pernah tengok keadaan macam tu. Saya panggil ambulan, jadi ke hospital lah, hantar ke hospital. Jadi dapat tahu dia kanser otak. Jadi dah buat operate, dah buat tempurung kepala lah. Jadi semenjak dia sawan kat rumah tu, dia dah koma lah. Jadi dah 3 tahun lebih lah dia dah koma. Kesakitannya menimpa isteri Fairul bagaikan hilang separuh nyawa dalam dirinya. Namun, kehidupan penuh pancaroba ini perlu diteruskan. Sejak Kamariah terlantar 3 tahun lalu, ia sudah menjadi rutin buat Fairul untuk menguruskan Kamariah setiap hari. Namun begitu, bantuan daripada kakak iparnya, Mastura Arway, sanggup meluangkan masa menjaga adik kandungnya sedikit sebanyak meringankan beban Fairul. Daripada pagi tu tolong cuci dia, mandikan dia lah. Lepas tu saya tolong bagi ubat, susu. Saya rasa sedih jugalah tengok keadaan dia tidur macam tu, baring macam tu. Susah jugalah kita nak jaga sebab dia tu nak jaga sakit ni kan payah juga kan. Nak akad dia, nak balik dia kan. Saya harap dia boleh bangun semula lah, sembuh semula, boleh jaga anak-anak dia, main-main dengan anak dia, happy macam-macam dululah dengan suami dia apa ni. Menguruskan Kamariah seorang diri adalah satu cabaran besar buat Fairul. Namun, dia tidak pernah memandang perkara ini sebagai bebanan hidup dalam dirinya. Selaku ketua keluarga, dia harus kuat menjalani hari-hari yang mendatang. Fairul mengurus sepenuhnya perihal anak-anak dan juga tugasan rumah. Setelah selesai memberikan ubat dan suntikan buat Kamariah, Fairul akan meneruskan rutin menyediakan makanan tengah hari untuk dijamah bersama keluarga. Memang bebanan tu ada, tapi saya sebenarnya saya dah lama jaga dia. Macam semakin hari semakin sayang lah. Jadi kita ada rasa sayang dengan dia, kita tak ada rasa beban lah. Sebab kita selalu sama dengan dia, di samping dia. Kita jaga dia. Jadi macam kita rasa macam penat, lelah kita apa tu, kita buat tak tahulah. Walaupun makanan yang disediakan tidaklah semewah keluarga lain, ia sudah cukup membuatkan keluarga ini sentiasa bersyukur. Selain memasak sendiri,
Ada kalanya sepupu Fairul akan datang ke rumah membawa makanan untuknya. Fairul turut menerima bantuan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM200 sebulan. Jadi saya terkejutlah, saya tak pernah tengok keadaan macam tu. Saya panggil ambulan, jadi ke hospital lah, hantar ke hospital. Jadi dapat tahu dia kanser otak. Jadi dah buat operate, dah buat tempurung kepala lah. Jauh di sudut hati, Fairul bersedih. Demi kebaikan Faras Hazim 5 tahun dan Farah Hanis 3 tahun, Fairul terpaksa berjauhan dengan mereka. Apabila isteri saya melahirkan anak yang namanya Farah Hanis, jadi saya pun terfikirlah yang terbaik untuk jaga anak saya. Jadi saya fikir sepupu saya, sebab saya tahu hatinya macam mana dia boleh menjaga anak saya. Saya dengan ayah Farah Hanis ni, itu Cik Fairul, sepupu. Saya menjaga anak Kamariah ni semenjak umur dia 12 hari sampai ke sekarang. Umur dia sudah dekat 3 tahun lah. Saya dengan isteri saya lah. Maknanya kami sama-sama menjagalah seperti anak-anak kami yang lain. Kami setakat ni tak ada masalah lagi. Cumanya dengan mak dia. Maknanya dia panggilkan Umi. Dia panggil Umi dekat mak dia. So macam dia takutlah sikit tengok keadaan mak dia macam tu dengan wire situ dengan... Yalah. Tapi insya-Allah kami akan usahakan supaya dia pun jadi tidak takut, tidak segan dengan mak dia. Pada sebelah petang, tugas Fairul memberi dedak kepada ternakan ayam dan itik. Pada awalnya, dia agak janggal untuk melakukan kerja-kerja mengemas serta menguruskan ternakan seorang diri. Hal ini kerana dia sudah terbiasa melakukannya bersama isteri tercinta ketika dia masih sihat. Jadi bila keadaan isteri saya macam ni, saya sungguh sedih dan kecil hatilah. Sebab saya dulu saya sungguh rapat dengan dia, baik, selalu ke mana dengan dia. Jadi saya kerja pun bersama dia, saya ada berniaga kedai makan. Jadi saya berniaga dengan dia sekali lah. Jadi apabila dia terjadi macam ni, jadi saya sedih sangatlah. Kerana saya tak dapat bersama dia. Kerana dia pun dah kelantar, tak boleh buat apa. Walaupun perit untuk Fairul menerima, dia tidak pernah menyalahkan takdir. Keluarga Fairul turut digelar sebagai keluarga ajaib setelah isterinya melahirkan cahaya mata di saat sedang koma. Bagi Fairul, ketentuan yang menimpa keluarganya pasti mempunyai hikmah tersendiri. Assalamualaikum. Mendengar rintihan nasib keluarga Fairul, penaja utama Bersamamu turut hadir menyelami keadaan keluarga ini. Syarikat Faiza tidak melepaskan peluang untuk menghulurkan sumbangan barangan asas keluaran Faiza yang diwakili oleh Pegawai Pemasaran Cawangan Terengganu Muhammad Sakiman Husin dan Muhammad Faris Haikal Awangkodin. Banyak kena jaga dia, lepas tu tubuh dia tu kena sepenuhnya lah. Jadi saya nak pergi kerja jauh-jauh tu memang tak boleh lah. Nak tinggal dia kan. Lalu nak tengok dia punya kahak. Nanti nak kena saksya. Ni ada sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza. Ya. Kita ada berakas mem. Ni baik untuk kesihatan lah. Lepas tu ada bihung. Lepas tu ada tepung gandum ni bolehlah buat jemput petang. Ya. Lepas tu ni kita ada juga sumbangan berbentuk RM1 lah. Saya berterima kasihlah kerana syarikat Faiza sudi datang bantu kami. Okey, sama-sama.
Sebagai pengeluar barangan asas terbesar di Malaysia, harapan syarikat Faiza agar dapat membantu mereka yang memerlukan. Semoga dengan sumbangan ini, dapatlah mereka menikmati juadah yang lebih sihat bersama keluarga. Walaupun duduk berjauhan dengan anak-anak, Fairul tetap cuba sedaya upaya meluangkan masa bersama Hazim dan Farahanis. Fairul sentiasa mengajar anaknya mengenali dan mengetahui keadaan ibu kandung mereka. Dia ada tanyalah kenapa Umi tak nak cakap, kenapa Umi diam, kepala Umi ni kenapa. Jadi saya ceritalah. Saya cakap Umi tak boleh cakap, Umi sakit, kepala Umi tak ada tempurung. Jadi dia sudah tahu, sudah faham. Saya cakap kena cium Umi. Dia cium. Jadi kalau nak pergi mana-mana cakap dengan Umi. Nak pergi sekolah Umi, dia boleh cakap, dia boleh bagi tahu Umi dia lah. Okay, sekarang kami bersama dengan 3 orang wakil daripada Klinik Kesihatan Badang. Jadi hari ini kami akan mengetahui status kesihatan Puan Kamariah lah. Jadi Dr. Kazarul, jemputlah. Puan Kamariah mengalami penyakit yang merupakan ketumbuhan pada selaput otak sebelah kiri. Keadaan Puan Kamariah sekarang ini adalah stabil di bawah penjagaan rapi suami Puan Kamariah. Penjagaan tersebut meliputi pemberian nutrisi susu sebanyak 5 kali sehari. Setakat ini Puan Kamariah menjalani beberapa siri temujanji dengan pakar sebagai pemantauan terhadap penyakit yang dihidapi oleh beliau. Terima kasih doktor. Okey, sama-sama. Dia ada tanyalah kenapa Umi tak nak cakap, kenapa Umi diam, kepala Umi ni kenapa. Jadi saya ceritalah. Saya cakap Umi tak boleh cakap, Umi sakit, kepala Umi tak ada tempurung. Keadaan Kamariah yang bergantung sepenuhnya dengan suami menyebabkan Fairul tidak dapat mencari pekerjaan tetap. Fairul kini melakukan pekerjaan kampung dengan menternak ayam dan itik untuk dijual sebagai sumber pendapatan bagi menampung kos kelangsungan hidup. Menurut Fairul, jualan ayam dan itik ini tidak memberikan keuntungan yang banyak. Malah, Fairul turut pernah diuji, ternakannya mati akibat keracunan makanan. Saya tak boleh kerja macam nak tinggalkan dia, tak boleh. Jadi saya kena fikir macam mana cara nak kerja tu tak jauh lah. Sebab kita tak boleh tinggal dia lama, kita nak kena pantau apa. Jadi saya fikir saya ada buat itik ayam. Pergerakan Fairul sangat terhad kerana dia harus sentiasa memantau keadaan isterinya di rumah. Kadangkala dia terpaksa menolak tempahan jika lokasi pelanggan jauh dari rumahnya. Ada kalanya Fairul akan meminta pertolongan kakak ipar untuk menjaga Kamariah ketika dia sedang sibuk menguruskan tempahan pelanggan. Jadi macam ayam ke telur pun ada orang datang beli. Macam ayam itik, serati mengikut kehendak pelanggan lah. Kalau yang nak beli yang dah potong pun saya boleh uruskan lah sebab dekat. Saya bolehlah tinggal sekejap. Yang kedai nak pun saya hantar jugalah sebab kedai dekat-dekat je lah. Tapi kalau yang jauh memang kita tak boleh buat lah. Sebab saya pun tak naklah tinggal lama-lama. Jualan ayam dan itik ini tidak selalunya ada. Jika tiada hasil jualan, maka Fairul terpaksa mengikat perut seketika. Baginya, bekalan ubat dan rawatan isteri lebih diutamakan. Pendapatan saya tak menentu sebab macam itik ayam, jadi dia nak kena besar dulu apa.
Jadi macam customer datang beli pun bukan selalu datang. Kadang-kadang kita nak kena tunggu dia besarlah, dah cukup umur. Jadi tak menentulah. Anggaran saya selalu dapat, biasalah dapat 500, kadang-kadang dapat 600. Sebab hari-hari pun kadang-kadang tak ada langsung pun ada. Dalam satu bulan tu banyak yang kita tak boleh jual lah. Pendapatan Fairul sebagai penternak ayam dan itik tidak mencukupi. Malah, dia memerlukan wang perbelanjaan sekurang-kurangnya RM2,500 setiap bulan untuk membeli ubat-ubatan dan kos pengangkutan ambulans ulang-alik isterinya ke hospital. Turut hadir Saidif Latif yang masih berkhidmat sebagai tok penghulu di Kampung Badang ini hampir 15 tahun. Pelbagai jenis bantuan telah disalurkan buat keluarga yang memerlukan di Kampung Badang. Dulu dia sewa dekat rumah saya di Kampung Badang sana. Lepas tu bila dekat situ lah, dekat dengan masjid ke apa, orang bagi tahu ke apa lah. Lepas tu bila berlaku tu, saya pun acak berulang kali lah, ziarah dia juga, ya, tanya khabar macam mana. Ya, saya macam Tok Ngulu ni dah biasa dah dengan orang kampung ni, macam-macam keadaan dah berlaku je. Bila tengok keadaan dia ni lain daripada yang lain lah kalau kiranya. Dengan maklum sajalah belah. Orang kata buang-buang tepurung kepala gitu, tengok keadaan dia tu. Dengan anak-anak dia ke apa, siang lah juga ya. Tapi macam tak gede bagi dia lah. Dia dah menentukan tu. Itu ada bagi tahu. Dia harapan tu memang tipislah untuk sembuh. Sebab dia dah macam mungkin koma dia tu. Doktor cakap mungkin sepanjang hayat lah. Walaupun sudah mengetahui keadaan isteri yang tidak mungkin sembuh, masih terpahat di lubuk hati Fairul untuk melihat Kamariah sihat seperti dahulu. Dugaan yang menimpa telah merentap semangat Fairul dalam sekelip mata. Fairul amat merindui suasana ceria bersama isteri dan anak-anak. Namun dia memahami dan akur ini adalah takdir buat keluarganya. Bersamamu turut mendekati 7 keluarga dari 3 buah negeri, 5 keluarga dari negeri Selangor, keluarga Syukri Nafi'i, keluarga Azam Abdullah, keluarga Maimun Abdurrani, keluarga Fazulin Dalwan, dan keluarga Rokiah Osman. Menelusuri ke utara negara, keluarga Fauzi Ahmad Desa dari Kedah. Manakala keluarga Azizah Tahang di negeri Johor. Terus membantu buat mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya bumi retak seri.